Ini sendiri adalah Islam. Lebih baik daripada apa yang dibuat di peringkat negeri Kelantan. Apa yang katanya tak Islam ni? Mana yang kata ini bukan Islam, ini adalah sekular, ini adalah nak menghapuskan syariah. Ni apa ni? Dan yang paling saya pelik dan saya nak marah, ahli parlimen PAS yang orang bagi seronok sangat bagi undi kat dia orang tu dalam pilihan raya baru-baru ini, seorang pun tidak bercakap apa yang kita bincang ini. Mereka hanya bercakap sama dengan nada orang yang di bawah, iaitu undang-undang Islam terancam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, hari ni aku nak berkongsi dengan hampa soal ni Eli ni tak habis, tapi aku akan bawa isu utama dia, yang penjelasan cerita soal ni Eli ni daripada Dr. Mujahid. Dr. Mujahid ada naik live dekat TikTok bersama dengan Yani, dan aku kerat part ni untuk aku nak berkongsi bersama dengan hampa. Memang Dr. Mujahid dia memperjelaskan daripada A sampai Z, dan juga ada beberapa orang yang naik dekat atas kotak berbincang bersama-sama. Dan apa usaha Dr. Mujahid setelah 22 bulan waktu jadi kerajaan, apa jawatan dia sebelum 2018, apa jawatan dia, lepas tu selepas dia jadi Menteri Agama, apa yang dia dah usahakan, apa yang dia dah buat, lepas tu selepas dia harapkan waktu 22 bulan tu apa tindakan dan usaha yang dia buat tu diteruskan. Rupa-rupanya hampa nak buat pergi hampa kan. Ferah tungging terbaliklah, kecewanya Dr. Mujahid sebab yang daripada kata kerajaan Melayu Islam memperjuangkan Islam, apa yang diusahakan untuk syariah ni didiamkan, sehingga naiknya kerajaan hari ni. Dan juga kebetulan titah daripada Sultan Selangor untuk nak buat RUU 355 lebih kurang macam itulah. Jadi alhamdulillah usaha demi usaha duk tengah buat waktu 2018, alhamdulillah dah hampir dekat dah. Jadi tanpa lama-lama, jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Dr. Mujahid dan soalan-soalan dan perbincangan apa yang bertindih sebenar-benarnya, apa yang bertindih, kenapa hak yang sivil kan, sivil dengan mahkamah syariah ni, sebab apa kita kita tak boleh sekalikan, sebab apa kena asing-asingkan. Dan ada lagi beberapa orang peguam duduk di dalam live kotak ni. Lagi hampa boleh fahamkan balik sebab apa dan mengapa, apa jawapan depa, apa hujah depa. Ada orang naik mempertikaikan soal Dr. Mujahid, dan tengok sari jawapan-jawapan dia. Jadi pada akulah sari hampa boleh nilai sendirilah. Kita dah usaha ke arah kebaikan, dah betul dah, kita dah ikut saluran yang betul dah. Tetapi waktu pas perintah di negeri Kelantan, takkan tak ada penasihat undang-undang. Sebelum hang nak bawa apa yang hang dah buat, apa yang hampa dah luluskan macam di dalam Dewan Undangan Negeri tu, takkan tak ada penasihat. Takkanlah speaker tu tak boleh nak fikir tak ada penasihat kepada speaker soal undang-undang. Tapi dia pergi bentang kepada Sultan Selangor. Sultan Selangor setuju, terus okey, luluskanlah. Kan, rupa-rupanya apabila dah bertahun-tahun ada kes yang berlaku apa semua, okey, nampak bertindih dan malah merugikan. Macam mana ni yang kita cakap, kalau ikutkan yang hak yang bertindih tu juga, kalau kita orang Islam, kita dituduh kes liwat kan, tuduhan 16 kes yang digugurkan tu, bayangkan kita kena tuduh 2 kali. Seperti mana Iki Putra dia kena dekat Selangor, dia dah kena dakwa dekat Mahkamah Syariah Selangor. Lepas tu kes yang sama dibawa kepada sivil pula. Jadi satu kes 2 kali perbicaraan, kena bawa ke 2 mahkamah. Jadi ketidakadilan tu berlaku. Sebab itulah Iki Putra boleh menang, sebab dia mempertikaikan. Sebab apa? Saya buat satu kes, lepas tu saya dituduh di 2 mahkamah. Jadi tak adil lah. Jadi tak apalah, jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Dr. Mujahid. Jom sama-sama kita dengar. Macam ni, dia kata
enakmen Kelantan ni sebab apa dia rendah? Sebab lebih ringan sebab apa? Sebab nak mendidik katanya. Jadi kalaulah kita ni bagi 2 tahun, 3 tahun hukuman saja berbanding 20 tahun tu, kita boleh didik dia kata. Ini menurut orang Kelantan lah yang bersetuju terhadap hukuman yang lebih ringan. Bagaimana pendapat Dr. Zul? Adakah kita boleh mendidik kalau hukuman yang dikenakan ringan, hampir 90% kurang daripada hukuman persekutuan ini? Kita nak didik apa? Orang kena liwat, orang yang meliwat kita nak hukum 3 tahun penjara, 5,000 denda, dengan 6 sebatan. So banding dengan hukuman dalam penal code dah 20 tahun ke 30 tahun penjara kalau kesalahan meliwat. Ya. Jadi kita nak didik orang meliwat ni dengan apa denda 5,000 ke? Jadi saya pun nak tergelak dengar hujahan ni memang dia afterthought punya hujahan ni. Ya. Dia kalau nak didik, ya, memang falsafah perundangan ni dia ada mendidik, ya. Ada deterrent, ada yang kita namakan deterrent, ada kita nama rehabilitation, ya. Jadi kalau yang orang-orang macam ni yang berperangai seperti binatang ni kan, rogol anak sendiri, rogol mayat pun dah rogol kan. Jadi kita nak hukum dengan 5,000 denda ke? Jadi kalau mendidik sepatutnya dia kenalah ada dia punya program pendidikannya kan, ada ceramah ke, ada segi tulisan ke kan, ada dari segi radio secara berkala kan, TV ke apa ke, itulah kita namakan pendidikan, ataupun panggil dia orang ni, okey kamu datang macam sistem penjara sekarang. Saya salute dengan sistem penjara yang ada sekarang, sebab ada klien saya yang sampai boleh hafal Al-Quran sampai 6 juzuk, 7 juzuk, guru-guru agama datang. So 20 tahun dia duduk dalam penjara tu, dia boleh hafal 10 juzuk pun dah kira hebat dah. Kan? So itulah nama mendidik. Ini kalau setakat 5,000 denda orang meliwat apa rogo binatang ni, apa cerita? Kan? Okey, baik Datuk. Saya nak check Dr. Mujahid dah okey ke soundnya? Saya dah masuk. Dengar saya kan? Dengar saya? Okey, saya seru kepada orang kat bawah, tolong kuatkan audio anda sebab sama je tapi dengar. Okey, silakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mendengar di sebelah sana dengan baik. Saya tak tahu kenapa sebelah sini suara saya tidak kedengaran. Saya cek saya punya internet semua okey, handphone saya pun okey. So sekarang ni bila saya bercakap okey ya, dengar? Yang bawah kata semua dengar. Baik, very good. Okey. Ginilah cerita dia, sebab begini tak payah tanyalah saya buat apa masa jadi menteri dulu, sebab benda tu dah banyak kali cakap dah. Bukan malam ni nak cerita kan. Cuma kita nak fokus kepada isu yang ada di hadapan kita ya. Baik. Saya akan bercakap di atas dasar saya sebagai ahli legislatif lah. Pengalaman saya sebagai MP dan sekarang ini saya sebagai senator. Saiful pun dulu berpengalaman jadi senator. Jadi kita akan lebih banyak bercakap dari sudut bagaimana proses satu-satu itu diperundangkan. Baik. Dan lebih penting daripada itu, saya cuba melihat dari perspektif Islam sejauh manakah tuduhan-tuduhan yang disebut oleh PAS itu sebenarnya hanyalah rekaan semata-mata, tidak ada fakta dan tidak ada apa-apa dalil syarak pun daripada apa yang mereka lontarkan. Okey, pertama, kami di parlimen, sama ada di upper house ataupun di lower house, tertakluk kepada undang-undang perlembagaan persekutuan. Dengan kata lain, parlimen ataupun senat tidak ada kuasa mutlak, melainkan dia tertakluk kepada perlembagaan persekutuan. Jadi, perlembagaan persekutuan kita ini telah jelas meletakkan apa kuasa-kuasa yang ada di badan perundangan, sama ada peringkat federal maupun di badan perundangan di peringkat negeri-negeri. Jadi dalam kes yang kita sedang bincang ini,
khusus kisah petition Nick Allen Zarina ini, kalau kita faham dia punya penghakiman, kami sebagai ahli legislatif memahami bahawa apa yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan atau apa yang disebut sebagai Badan Perundangan Negeri Kelantan adalah bercanggah dari sudut kuasa yang diberikan kepadanya. Kuasa itu maknanya dia tidak boleh menjangkau kuasa yang telah ditetapkan dalam senarai kuasa-kuasa negeri yang dalam jadual ke-9 kuasa-kuasa negeri yang meletakkan bahawa negeri ada kuasa tertentu, federal ada kuasa tertentu. Jadi dalam hal ini kita dapat melihat apa yang disebut sebagai enactment jenayah syariah itu dibuat di luar daripada bidang kuasa yang ada kepadanya kerana apa yang telah digubalkan di dalam enactment jenayah syariah Kelantan itu bertindih dengan apa yang ada di dalam persekutuan. Dan ini sendiri adalah satu perkara yang menunjukkan bahawa dia telah melampaui kuasa dia. Dan apabila keadaan ini berlaku, yang dipakai ialah undang-undang ataupun perlembagaan persekutuan, undang-undang persekutuan itulah yang akan terpakai dan bukan undang-undang yang lain. Itu aja cerita dia sebenarnya. Tak lebih tidak kurang daripada itu. Dan di sini ada beberapa perkara yang kita kena rungkaikan. Pertama, apa yang telah dibuat oleh ahli Dewan Undangan Negeri? Di dalam Dewan Undangan Negeri ketika mereka membahaskan, menggubal dan meluluskan enactment jenayah syariah Kelantan itu. Ini satu soalan yang sangat penting. Apa yang telah dihakimkan oleh Mahkamah Persekutuan ini menandakan dari sudut legislatif, mereka yang dilantik di dalam Dewan Undangan Negeri itu atau apa yang kita katakan YB Don ni, mereka langsung tidak menjalankan tugas utama mereka. Apa tugas utama Dewan Undangan Negeri, ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri? Tugas pertama mereka ialah mereka kena tengok apa yang kita nak luluskan ini. Apakah ia bercanggah dengan undang-undang negeri maupun dengan undang-undang persekutuan. Itu perkara sangat basic. Sebab itu semasa kita di dalam parlimen, perbahasan kita itu lebih kepada perbahasan apa? Sama ada, nombor satu, dia ikut tak undang-undang dan prinsip-prinsip dia. Nombor dua, apakah yang kita bahas ini bila nanti kita nak luluskan, maka kita tidak bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Saya bagi contohlah, apabila Pulau Pinang dulu, ada nak buat satu undang-undang lompat parti. Pada awal lagi, bukan kata kita bercakap akta lompat parti sekarang ni. Dulu lagi, saya ingat tak silap saya tahun 2009, 2010 begitu. Mereka nak buat satu akta lompat parti di peringkat Dewan Undangan Negeri. Okey? Dibahas, dibincang, tapi akhirnya tak boleh diluluskan macam mana pun sebab ia bercanggah dengan perlembagaan persekutuan yang memberi ketetapan dan yang memperuntukkan kebebasan bersuara, kebebasan bergerak, kebebasan berpersatuan dan sebagainya. Di atas itu, maka apa yang telah diputuskan oleh Dewan Undangan Negeri adalah sesuatu yang null and void. Maknanya terbatal sebab bercanggah. Maknanya kita sudah ada presiden-presiden kes ini. Walaupun hasrat itu, niat untuk buat akta lompat parti pada tahun 2009 di Pulau Pinang itu sangat baik. Tapi kerana bercanggah dengan perlembagaan persekutuan, maka undang-undang itu tak dapat diluluskan dan Pulau Pinang menghormati keputusan itu. Menghormati bidang-bidang kuasa yang ada antara negeri dan juga persekutuan. Sama saja ceritanya
di dalam enactment jenayah syariah Kelantan. Makna persoalan saya sebagai ahli legislatif, kalaulah adun-adun yang ada, dan yang lebih utama ni, speaker ni. Apa kerja speaker sebenarnya? Speaker ni kerja dia, bila dia nak luluskan sesuatu, dia nak mencadangkan untuk lulus sesuatu, dia kena pastikan bahawasanya apa yang dia nak luluskan ini adalah mengikut undang-undang. Dan paling besar undang-undang ini ialah mengikut Perlembagaan Persekutuan. Bermakna atas nama apa undang-undang itu, sedap sebut jenayah syariah sekalipun, tapi kalau tidak mengikuti proses undang-undang, maka ia tidak boleh dianggap sebagai satu undang-undang yang sah. Dan apatah lagi, di Malaysia, kita menggunakan, kita kata negara ini adalah negara hukum. Negara ini adalah negara yang ada undang-undang. Perlembagaan Persekutuan adalah merupakan aduh, macam-macam lah nak cakap ni. Banyak sangat dia punya songeh ni. Okey. Banyak dugaannya, Datuk. Banyak ni benda besar ni. Pasal itulah banyak dugaan. Okey. Ni okey Okey. So, dalam kita bincang tentang isu ini, maka negara Malaysia ni negara hukum. Negara Malaysia ni negara yang ada prinsip undang-undang, dan yang paling besar menentukan itu ialah Perlembagaan Persekutuan. Jadi saya sangat heran. Ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan, ketika mereka dilantik menjadi adun, dia kena angkat sumpah. Antara dia angkat sumpah itu ialah mempertahankan Perlembagaan Persekutuan. Samalah apabila kita menjadi ahli senator di peringkat Dewan Negara. Kita jadi ahli parlimen di peringkat Dewan, di peringkat ahli parlimen. Kita angkat sumpah, kita kata, saya dengan ini akan mempertahankan Perlembagaan Persekutuan. Saya nak tanya ni yang dengar-dengar ni, pergi tanya kepada ahli parlimen PAH yang ramai tu, apa dia orang buat dalam isu ni? Dari segi dia tu sepatutnya mengambil tanggungjawab untuk menjelaskan isu perlembagaan ini. Tapi ada yang saya dengar, ahli-ahli parlimen dia membodohkan diri mereka apabila mereka menyatakan Islam tercabar, Islam terancam, sedangkan dia ahli parlimen. Dia tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan. Apakah dia lupa janji yang dia ambil ketika dia dilantik menjadi ahli parlimen? Ini saya kata kebodohan yang telah melucutkan wajah-wajah sebenar ahli-ahli parlimen yang tak tahu tugas. Termasuklah ahli Dewan Undangan Negeri. Dia masa dia luluskan itu, mana pergi? Ada tak orang soal, kita buat ni ikut undang-undang ke tak? Ada tak buat homework, check? Dan lebih penting saya nak tanya, ketika undang-undang ini diluluskan, iaitu enactment jenayah syariah Kelantan, mana penasihat undang-undang? Mana penasihat undang-undang? Mana speaker? Saya nak tanya, saya pun tak tahu. Kalau Cik Yani boleh bagi tahu saya siapa speaker waktu itu. Macam mana? Ya. Macam mana kerja seorang speaker ni? Bukan duduk dapat gaji buta, katuk, okey, kita bahas, katuk, kita lulus. Tak. Dia kena ada pemikiran dalam dia. Pemikiran sama ada benda ini ikut undang-undang. Datuk. Tidak. Speaker dulu saya tak tahu, tapi speaker sekarang saya tahulah yang suruh orang terjun dalam sungai Tesco, belakang Tesco tu. Itu yang sekarang ni lah. Rasanya masa tu yang suruh orang terjun itu timbalan menteri besar rasanya. Ni orang Malaysia kena dengar ni. Ni kita ada penonton-penonton kita yang mendengar ni. Kita kena sebenarnya muhasabah ahli Dewan Undangan Negeri, speaker dan penasihat. Bukan pergi berhimpun menyalahkan umat Islam, menyalahkan kerajaan, menyalahkan orang lain. Kenapa syariah ini dicabar? Mahkamah Syariah akan hilang kuasa ni. Apa hal ni? Dia tak dapat bezakan antara tanggungjawab di Dewan Undangan Negeri. Okey, saya nak bagi satu lagi penjelasan. Orang kata, ini kita menentang syariah. Bila terbatal benda ini, maka kita pun melalaklah menyatakan kita ini menentang
syariah. Kita ni tidak mau hukum Allah ditegakkan. Dengar baik-baik di sini ya. Dengar baik-baik ya. Kita semua sedia maklum. Enactment jenayah Undang-Undang Syariah Kelantan adalah satu bentuk undang-undang jenayah syariah yang di bawah kategori takzir. Ya, di bawah kategori takzir. Tak ada kena-mengena dengan hudud, tak ada kena-mengena dengan qisas. Apabila dia takzir, maka Ketua Hakim Negara pun sebut dalam penghakiman dia. Dia menyatakan bahawasanya undang-undang persekutuan yang kita buat ni di Parlimen pun adalah satu bentuk undang-undang kalau di bawah kategori Islam, dia duduk di bawah takzir. Cuma bezanya yang dibuat untuk jenayah Islam di peringkat negeri, kuasa yang buat itu ialah kuasa negeri. Yang di peringkat persekutuan, kuasanya adalah Parlimen. Adapun dari sudut kategori undang-undang yang digubal, undang-undang itu adalah undang-undang yang namanya takzir. Maknanya, apabila dalam kes Nick Allen ini terbatal 16 peruntukan jenayah dan dia bertindih dengan persekutuan yang sudah ada undang-undang itu, maknanya kita bukan menghapuskan syariah, tetapi kita memberikan hukuman yang lebih baik yang sudah sedia ada di peringkat persekutuan. Tadi Dr. Khairuddin, ya, Dr. Zulkarnain ada sebut dengan jelas tadi. Kalau undang-undang di peringkat negeri, dia terbatas hanya 5,000, 3 tahun penjara, 6 kali sebatan. Ya, itu sahaja. Tapi di peringkat persekutuan, jenayah liwat maksimum yang boleh dikenakan ialah 30 tahun. Bermakna ini sendiri adalah Islam. Lebih baik daripada apa yang dibuat di peringkat negeri Kelantan. Apa yang katanya tak Islam ni? Di mana yang kata ini bukan Islam, ini adalah sekular, ini adalah nak menghapuskan syariah. Ni apa ni? Dan yang paling saya pelik dan saya nak marah, ahli parlimen PAS yang orang bagi seronok sangat bagi undi kat dia orang tu dalam pilihan raya baru-baru ini, seorang pun tidak bercakap apa yang kita bincang ini. Mereka hanya bercakap sama dengan nada orang yang di bawah, iaitu undang-undang Islam terancam, mahkamah syariah terancam. Sedangkan isunya adalah isu technicality, isunya adalah isu yang melibatkan hanya soal tak mengikuti proses undang-undang yang sebenar, langsung tak ada kena-mengena dengan isu apa, menentang syariah, menentang hukum Allah dan sebagainya. Sebab itu saya bagi amaran kepada pemimpin-pemimpin PAS, khususnya ahli-ahli parlimen dia yang bercakap ni, ya, yang menyatakan tindakan ini bermakna kita tidak menghormati undang-undang syariah. Tindakan ini bermakna kita tidak menghormati undang-undang Allah. Ini semua pembohongan, penipuan dan pembodohan terhadap rakyat, kerana takzir yang kita bercakap sekarang ini ialah sesuatu yang difikirkan sesuai oleh pemimpin negara pada hari ini, bersesuaian dengan keadaan semasa. Maka apa saja undang-undang itu bagi menjaga keamanan, bagi menjaga keselamatan, bagi menjaga hubungan dalam negara ini dan juga kepentingan negara dan luar negara, maka semua ini termasuk dalam bab maslahah, dan takzir adalah untuk mencapai maslahah. Di mana yang tak Islamnya? Cuba bagi tahu saya. Itu cerita dia. Tak payah tanyalah Mujahid buat apa masa sepanjang 22 bulan tu. Banyaklah kita buat. Banyaklah kita dah cerita dah semua ni. Tapi yang kita nak cerita malam ini, sikap tidak amanah ahli-ahli parlimen PAS, sikap tidak amanah adun-adun PAS, sikap mereka yang tak tahu dia orang ni apa tugas tanggungjawab dia sebagai ahli legislatif ini. Dan kalau tanya saya secara moral, saya menganggap
keputusan kehakiman di Mahkamah Persekutuan kemarin adalah satu tamparan hebat kepada Dewan Undangan Negeri Kelantan yang lemah, ahli Dewan Undangan Negeri dia yang tidak kompeten, speaker dia yang tak tahu langsung apa itu tanggungjawab untuk dia memastikan penggubalan dan kelulusan undang-undang itu mesti mengikut proses yang betul. Dan lebih penting daripada itu, saya menganggap bahawa isu ini disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai isu politik bagi tutup kelemahan diri dia. Lalu dia tuduh kita ini tak buat Islam, kita ini nak tentang Islam, kita ini menolak syariah, habislah hukuman mahkamah syariah ni hilang kuasa dan sebagainya. So itu Datuk, saya soalan Datuk. Ya. Okey, ini daripada bekas ahli MKT, bekas ahli MKT UMNO iaitu Isham Jalil. Dia menulis begini, dia kata, pada saya keputusan ini adalah slippery slope atau lurah yang licin yang menghakis bidang kuasa undang-undang syariah di Malaysia ke arah diambil alih oleh bidang kuasa undang-undang sivil yang lebih besar. Isham Jalil dia ni lawyer ke, lawyer buruk ke? Wallahualam. Ya akhi, ya habibi, ya habibi, ya habibi. Kita bercakap sekarang tentang perlembagaan persekutuan. Saya nak tanya Isham Jalil dan mereka yang sama waktu dengannya. Apakah kita nak kata perlembagaan persekutuan ni kita tak nak pegang dengannya? Atau kita tolak tepi? Itu dah jadi apa orang kata, sesuatu yang dah keluar daripada adat. Kita kena terima dulu perlembagaan persekutuan kita. Itu satu. Perlembagaan persekutuan tak ada pun bercakap tentang nak kurangkan kuasa. Dia nak kata slippery slope lah, kononnya semakin. Nah itulah bahasanya. Ya, slippery slope ni semakin. Bukan semakin. Yang semakinnya ialah kegagalan kerajaan negeri Kelantan. Bukan semakin hilangnya syariah, tapi semakin gagalnya kerajaan negeri Kelantan. Slippery slope is not because perlembagaan persekutuan itu sudah terhapus. Mahkamah atau syariah itu sudah semakin pupus. Tapi slippery slope itu menandakan inilah slippery slope-nya kerajaan negeri Kelantan. Yang bila nak perjuangkan Islam dan syariah, tak ikut undang-undang, tak ikut perlembagaan. Dan dia nak heret semua orang untuk membuat satu rumusan bahawa Islam tercabar, mahkamah syariah tercabar. Sedangkan ia menggambarkan kelemahan dia. Ia menggambarkan dia tidak prihatin. Ia menggambarkan dia tidak tahu langsung apa erti federalism, apa erti kuasa negeri, apa erti kuasa federalism. This is the big problem yang kita hadapi dengan PAS. Kenapa Isham Jalil ni dia nak ikut serta dengan kebodohan ni? Sepatutnya dia orang cerdik. Sepatutnya dia fikir dengan lebih terbuka. Tapi dia sekarang slippery slope. Slippery slope tu bukan syariah semakin slippery. Yang slippery itu ialah kerajaan Kelantan yang tak ikut undang-undang. Saya boleh mencelah sikit Datuk Seri. Dengar lah. Ya, lihat. Nah, bagi saya yang kenyataan Isham Jalil tu hanya sekadar menzahirkan ketidakfahaman dia tentang keputusan Mahkamah Persekutuan. Saya tak pasti dia baca ke tidak. Kalau dia baca pun saya rasa dia tak faham. Kalau dia faham pun saya rasa dia tidak berlaku adil terhadap kefahaman dia. Kerana kalau orang yang mempunyai ilmu membaca 8 muka surat keputusan penghakiman Mahkamah Persekutuan, memahami peruntukan-peruntukan yang dinyatakan secara agak terperinci dalam penghakiman tersebut, dia tahu there is no such thing as slippery slope. The only slippery slope yang available and the Black Friday yang wujud adalah terhadap mereka yang bergantung penuh untuk menunggang isu-isu agama dan kaum. Itu saja. As simple as that. They lost the credibility kerana baru dia orang sedar Allah, Mahkamah Persekutuan kata buat ni, aku nak tunggang mana pula?
Itu saja, ya. Orang yang memahami undang-undang, orang yang biasa yang boleh membaca, tahu itu bukannya slippery slope. Jadi mereka nampak tebing ni makin curam terhadap mereka. Mereka nak kena kok mana lagi, ya. Saya rasa itu yang kita nak kena sampaikan kepada rakyat, ya. Saya suka tadi Dr. Dr. Zul tadi simpulkan dengan cara yang sangat mudah. Kes ni Elin tidak ada kena-mengena dengan bidang kuasa mahkamah syariah. Kes ni Elin tidak ada kena-mengena dengan the substantive nature of the Islamic law. Kes ni Elin hanya merujuk kepada bidang kuasa kerajaan negeri melalui Dewan Undangan Negeri untuk merangka, menggubal, membentang, membahaskan dan meluluskan sebarang enactment undang-undang jayah syariah untuk kegunaan negeri itu. Kalau dia baca perkara 2 jadual 9 perlembagaan, dia boleh faham. Bukan susah nak faham pun. Orang biasa pun boleh faham Datuk Seri. Okey, itu saja. Wallahualam. Saya ada lagi satu soalan daripada bukan pimpinan parti lah, dia MP kepada Parti Keadilan. Soalan dia ni saya rasa agak tidak logik, tapi okeylah, saya bacakan terpulang kepada panel mana yang nak jawab. Dia kata begini, dia kata kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai pemerintah negeri yang dianggap ketua agama Islam negeri berkenaan, dia kata Kelantan lah. Dia kata Kelantan ni yang memberi berkenan diraja sesuatu enactment undang-undang syariah yang telah diluluskan oleh DUN tiba-tiba dibatalkan Mahkamah Persekutuan. Persoalannya di sini, timbul apakah peranan dan perasaan raja pemerintah negeri berkenaan apabila kuasanya dinafikan. Nampak? Ini siapa? Hasan Karim yang cakap. Dia nak portray seolah-olah Raja Negeri Kelantan akan murka jika undang-undang syariah yang telah diluluskan oleh DUN tiba-tiba dibatalkan oleh Mahkamah Persekutuan. Nampak tak dia nak mencetuskan apa? Okey, silakan. Habibi. Aduh. Kita sedang bercakap tentang kita adalah negara yang berperundangan. Okey? Kita adalah negara yang berperundangan. Raja-raja pun tertakluk kepada undang-undang yang ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan. Parlimen yang hebat tu pun dia juga tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan. Dewan Undangan Negeri yang hebat-hebat tu pun dia tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan. Itu namanya negara yang berperundangan. Dan tak timbul isu apabila sesuatu perkara itu dibawa ke mahkamah sebagai petition untuk melihat ada merit ke tak bila Nick Elin bawa benda ini, ada merit ke tak. Dia bincang dulu. Bukan kata terus-terus bawa. Tak, dia bincang dulu. Merit dia tu bukan merit second class punya merit tau. Ini merit first class punya tau. Dan kalau kita tengok apa yang dibuat penghakiman yang disebut 8 muka surat itu sebenarnya adalah rumusan saja. Dia bukan penghakiman penuh. Dia hanya rumusan yang dibuat oleh kita punya ketua hakim. Apa di antara perkara-perkara yang saya kata dia punya merit tu premier lah, ya? Okey, merit yang paling premier yang kami dalam dewan dalam parlimen selama ini dan dalam dewan negara selalu kita kena melihat apakah yang kita buat ini bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan ataupun tidak. Itu soalan nombor 1 dulu yang perlu dilihat sebagai premier question. Dan oleh kerana ia merujuk kepada bidang kuasa negeri yang disebut dalam senarai 9 dalam Perlembagaan Persekutuan itu sangat jelas. Apabila dia sangat jelas, benda itu menjadi satu merit yang premier. Bukan merit yang kita kata second class merit dah. Merit yang sangat premier. Bila dia merit yang sangat premier, dia ada consequences dia. Dia ada dia punya kesan-kesan dia. Apa dia kesan-kesan dia? Bayangkan, kalaulah undang-undang ini go unchecked,
dan dia telah dilaksanakan. Lalu orang bawa kes ini menyatakan seperti yang berlaku di Selangor. Ya, yang IK Putra itu. Ya. Maka ini sangat memalukan Dewan Undangan Negeri, sangat memalukan. Ya, mereka yang membuat undang-undang di tempat itu. Maka satu, yang kedua, untuk bersikap adil hatta dalam Islam sendiri, untuk bersikap adil dalam Islam sendiri, you tak boleh menghukum orang yang melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Ya, dia panggil double jeopardy. Dia dah buat salah, jenayah satu, ada 2 undang-undang pula yang menghukum dia. Oh, ini berat. Konsekuensi dia tu sangat berat. Sebab itulah kes ini ada merit. Sebab itulah kes ini dibawa. Dan dibawa oleh 9 panel hakim. Dan mereka bukan hakim-hakim biasa. Mereka hakim-hakim yang berpengalaman. Dan kalau orang menyatakan bahawa ini soal macam mana perasaan tuanku, ini semua orang tanya macam mana perasaan raja. Ini bukan soal itu. Ya, ini soal undang-undang. Dan kalau undang-undang itu tepat dan betul, maka kita menyokongnya lah. Tapi kalau undang-undang itu, yang saya kata benda sangat basic, ya, benda yang bukan nak kena bahas susah-susah, benda yang sangat basic, maka sudah pastilah keputusan dan ketetapan itu dibuat dengan kejelasan bahawa seperti yang disebut oleh rakan kita tadi, bukan menyentuh tentang doktrin Islam, bukan menyentuh langsung pun tentang isu teologi. Ia hanya menyentuh tentang apakah kuasa itu ada kepada kerajaan negeri untuk buat undang-undang ini, ataukah dia telah melanggar kuasa yang ada di peringkat persekutuan. Dan itulah hasilnya 16 peruntukan. Itu semua dikatakan bertindih dengan undang-undang yang sedia ada dalam perlembagaan, dalam undang-undang persekutuan, maka dia ada merit untuk mempertikaikan enactment jenayah syariah, kecuali 2. Dari 2 saja yang kekal kuasa dia itu memang berada di dalam bidang kuasa negeri Kelantan dan tidak dikatakan melakukan sesuatu di luar bidang kuasa. So, benda itu ini sangat jelas, sangat simple. Bagaimana seorang ahli parlimen boleh tanya begitu? Saya tak faham lah dia punya kualiti duduk di situ. Tu apa cerita dia duduk tu? Dia nak kena jaga perlembagaan ke? Atau dia nak jaga hati orang ke? Ya, ini benda-benda yang kita kena. Dan saya di sini menyatakan bahawa saya sangat jelas. Saya sangat-sangat jelas. Ya. Oleh kerana benda ini benda takzir, malah kita dah tengok orang dah buat dah. Ya, yang mana bercanggah 16 peruntukan itu, di peringkat persekutuan itu lebih Islamik jauh berbanding dengan apa yang dibuat di peringkat negeri, kerana di peringkat negeri itu dia terbatas kepada 365 sahaja. Sedangkan di peringkat persekutuan, jenayah yang kita anggap tidak bermoral, sama seperti jenayah memulakan tindakan nak jual maruah dan sebagainya itu, di peringkat undang-undang persekutuan lebih Islamik. Dari segi takzirnya itu betul-betul nak menghalang orang daripada melakukan perkara tersebut, dan dia satu maslahah yang perlu dilihat sebagai itu juga adalah sebahagian daripada syariah. Jadi kalau mana-mana orang PAS menyatakan undang-undang di dalam persekutuan itu tidak Islam, maka dia silap, kerana takzir adalah sebahagian yang diiktiraf sebagai satu bentuk undang-undang jenayah Islam. Selain daripada hudud, selain daripada qisas, maka level seterusnya adalah ta'zir. Dan ta'zir boleh sampai kepada tahap hudud. Dari segi nak ambil nyawa pun boleh, apabila ia dilihat sebagai satu maslahat untuk menjaga keamanan negara. Jadi ta'zir ni sangat besar, dan itu hikmah dan rahmahnya undang-undang Islam. Tapi malangnya ahli-ahli parlimen PAS, ahli-ahli parlimen yang belajar-belajar nak jadi macam PAS, ya, macam apa tu nama saya tak ingat dia tu, ahli Dewan Undangan Negeri, yang seronok menang di dalam Dewan Undangan Negeri kerana memperjuangkan Islam, tetapi kita boleh tengok reaksi mereka, sangat seluruh rakyat kena tengok. Inilah reaksi daripada golongan legislatif yang bercakap tentang syariah, tapi dia tak faham syariah itu apa.
Dia tak faham langsung syariah tu apa. Ni satu lagi saya nak sentuh ni, Mahyudin Yassin ni, bekas kita punya Perdana Menteri ni. Dia buat kenyataan. Dia kata apa? Oh, dia kata bila di Kelantan lepas ni orang liwat ke, orang apa ke, tak ada undang-undang yang akan dikenakan kepada mereka. Ya Allah, apa punya level Perdana Menteri ni, malulah saya. Malu saya bila dia, kerana kita sangat-sangat maklum dan tahu bahawa tak adanya undang-undang itu terbatal kerana masalah yang kita hadapi bukan bermakna orang boleh meliwat, bukan bermakna orang masih boleh buat apa yang dia nak buat, kerana undang-undang di Persekutuan sudah ada untuk menyekat dan menghalang serta menghukum mereka yang telah melakukan perkara tersebut. Janganlah jadi bodoh sangat. Kalau nak jadi bodoh pun berpada-pada ya. Gitu. Baik Datuk, terima kasih Datuk. Dr. Zul ada nak tambah? Dr. Zul dulu menarik kerana ini berkaitan dengan soal tafsiran dalam perlembagaan ya, soal perkenan Tuanku Raja Kelantan terhadap enactment yang sudah diluluskan di bawah Dewan Undangan Negeri. Ini teknikal, kena tanya orang yang pakar ni. Silakan Doktor. Sebelum saya pergi kepada itu, saya ada satu benda yang saya kurang bersetuju dah dengan Datuk Mujahid tadi. Apa tu? Datuk Mujahid sebut tadi kan, mana penasihat undang-undang negeri masa benda ni digubal kan, kenapa tak betulkan dulu. Jadi kalau saya semak dalam enactment undang-undang jenayah syariah ni, macam section 11 yang dibatalkan tu, memusnahkan atau mencemarkan tempat ibadat. Jadi section yang sama juga ada dalam wilayah persekutuan, ada section 32, ada dalam enactment jenayah syariah Selangor section 11, ada dalam section 56 enactment jenayah syariah Negeri Sembilan, ada dalam section 36 Perak, banyaklah sebut, Perak, Kedah, Pulau Pinang, Pahang, Terengganu, Sabah, Sarawak. Ya. Jadi maksudnya mungkin masa benda ni digubalkan dulu, pemahaman ahli undang-undang pada waktu tu bahawa undang-undang syariah ini dia boleh wujud secara parallel, coexistent. Maknanya di civil boleh wujud, di syariah pun boleh wujud juga. So mungkin itu pemahamannya, dan ini tidak jauh daripada prinsip yang diputuskan dalam kes hukuman Darmawan pada tahun 1998. Gopal Seriram pada masa itu hakim dia kata tidak salah untuk enactment syariah ni, kesalahan liwat itu wujud dalam syariah juga wujud, dalam civil juga wujud, tetapi yang pentingnya orang tu tidak boleh didakwa dua kali sebab dia akan jadi double jeopardy. Itu dalam kes hukuman Darmawan. Tetapi semenjak tahun 2021 apabila kes Iki Putra Mubarak itu diputuskan, Mahkamah Persekutuan telah menolak ya prinsip yang diputuskan dalam kes hukuman Darmawan tu. Mahkamah kata satu undang-undang jenayah dia tak boleh wujud dalam dua tempat. Dia mesti bidang kuasa itu satu saja, sama ada federal ataupun state. Kalau state ada bidang kuasa, federal tak boleh masuk campur. Dia tak boleh kesalahan yang sama ada di federal, ada di state. So jadi itulah saya rasa keputusan kes ni ini dia ikut prinsip dalam kes Iki Putra. So maknanya undang-undang itu telah berubah daripada dahulu sehingga sekarang ni telah berubah, ada perkembangannya, iaitu dulu orang anggap boleh boleh wujud dua tempat, tetapi sekarang ni Mahkamah Persekutuan dah buat keputusan hanya satu saja. Kalau federal, kalau state. Ya, jadi sebab itu saya rasa Menteri Agama hari ni dia buat satu statement. Dia kata ini boleh memberikan satu lembaran barulah kepada perundangan syariah, sebab dah ada satu keputusan yang jelas bahawa yang mana negeri boleh buat tentang undang-undang syariah ni dan yang mana federal boleh buat. Jadi kita dah tahu sempadannya. Jadi daripada situ kita boleh buat jenayah syariah yang baru. Contohnya berkaitan dengan LGBT.
Itu tak ada. Dalam federal pun tak ada, dalam syariah pun tak ada. So jadi kita kena tengok LGBT itu adakah dia berkaitan dengan hukum syarak ataupun federal ni tidak ataupun buat dia dalam federal. Jadi kalau macam LGBT itu macam kesalahan zina, ya. Kesalahan zina tu tak ada dalam federal. Ya, dan tidak dianggap jenayah pun kalau ikut civil, ikut civil tidak jenayah. So maksudnya dia bukan bawah criminal law. So dia adalah kesalahan yang berkaitan dengan orang Islam yang dianggap sebagai kesalahan syariah, ya. Jadi maknanya state boleh buat lah. So dari segi situlah yang saya tengok undang-undang jenayah syariah ini boleh diperkasakan kerana kita dah tahu sempadannya. So mana-mana benda yang lain yang kita tengok bersalahan dengan akhlak, dengan akidah, dengan ibadat, kita boleh memperundang-undangkannya di bawah kanun jenayah syariah di negeri-negeri. Jadi berbalik kepada apa yang Saiful sebut tadi, yang tentang kenyataan Hassan Karim tu, itu saya rasa Hassan Karim ni dah terlebih lah bila dia kata kalau apa perasaan, contoh dia kata apa kalau apa yang disebut di sini dalam kenyataan media tu, dia kata apa perasaan raja pemerintah negeri apabila kuasanya dinafikan. Iyalah, kalau kuasanya dinafikan tu memanglah dia akan berasa hati, tetapi soalnya ini bukan kuasa raja, ini kuasa di federal. Dan federal pun ada raja juga, itu YDPA. Jadi kalau nak kata Sultan Kelantan kecil hati ke apa, tak timbul soal itu. Ini kita bekerja dalam kerangka perlembagaan secara profesional. Raja pun kena profesional, Menteri Besar pun kena profesional, ADUN pun profesional, kita semua pun kena profesional lah, sebab ini adalah dia diperundangkan di luar bidang kuasa, ya. Dan kalau kita tengok pun, raja tak bahas pun dalam DUN. Yang bahas tu adalah ahli Dewan Undangan Negeri. Raja ni apabila Dewan Undangan Negeri telah lulus, angkat kepada raja untuk dapat royal assent, ya. Jadi kalau itu dianggap sebagai ambil kuasa dia, saya rasa silap besar lah kan. Sebab ini adalah dalam ruang lingkup profesional cara menggubal undang-undang tersebut, ya. Sama juga dengan yang timbul tadi tentang Isam Jalil tu, dia kata apa ini adalah apa slippery slope, itu pun saya rasa Isam Jalil terlalu ni. Dia kata kalau dibiarkan nanti jadi kuasa undang-undang syariah itu akan diambil, itu pun bercanggah dengan pandangan Mahkamah Persekutuan. Kalau Mahkamah Persekutuan nak kata semua akan diambil oleh federal, kenapa Mahkamah Persekutuan benarkan dua lagi seksyen tu, seksyen apa 13 dengan seksyen 30 tu, jadi kalau nak ambil, dia ambil semua. Tapi mahkamah still kata Mahkamah Syariah state ni ada kuasa lagi untuk gubal undang-undang syariah, asalkan jangan masuk sempadan federal. Itu saja. Jadi macam mana pun Mahkamah Syariah ni akan kekal, kerana penubuhan Mahkamah Syariah ni ada dalam perlembagaan, dalam jadual ke-9 diberikan kuasa kepada negeri untuk tubuhkan. Jadi kalau tak ada Mahkamah Syariah, macam mana orang nak bercerai di mana? Orang ada isu tentang wali yang enggan mewalikan anaknya. Anak ke mana? Orang yang pergi kahwin dekat Siam, nak balik nak daftar, tak boleh. Siapa nak bicara? Jadi Mahkamah Syariah ni akan kekal. Tentang hak jagaan anak, tentang nafkah anak, ya, nafkah ibu bapa ke, ya. Jadi semua tu kena bicara di Mahkamah Syariah. So Mahkamah Syariah ni akan kekal. Yang dipertikaikan pada kes ni ni hanya sebahagian kecil daripada undang-undang jenayah syariah yang diperundangkan. Dan dalam ringkasan perhakiman semalam, Mahkamah Persekutuan kata ada 68 seksyen. Kalau 16 batal, ada 52 lagi seksyen. Ya. Dan kalau kita tengok statistik pun, saya rasa statistik yang saya pernah tengok di Selangor,
kalau kita tengok statistik yang paling banyak orang didakwa adalah berkaitan khalwat. Kemudian berkaitan dengan berada di premis judi. Jadi itu banyak. Tetapi kalau kesalahan lain macam kesalahan menyalahi akidah ada tak banyak ya. Itu berkaitan dengan ajaran sesat, Nabi Kahar dan sebagainya, itu ada juga. Tapi kalau kesalahan liwat ni, saya rasa kes Iki Putra itulah yang pertama sekali dituduh di Mahkamah Syariah. Kalau kes yang lain-lain tu saya tak nampak lah, dan tak nampak ada lah. Kalau kes tak ada tauliah tu adalah didakwa. Tapi kalau kes yang dikata macam mengucapkan perkara-perkara yang menyentuh perasaan orang dan sebagainya, itu tak ada pun kita tengok didakwa di Mahkamah Syariah. Kalau kes menggunakan bahan khayal, negeri lain tak ada, negeri Kelantan je ada section tu. Itu pun baru dibuat tahun 2019. Ya. Jadi kesalahan bermuamalat secara bukan Islam, itu pun tak ada dalam negeri lain. Hanya di negeri Kelantan dibuat pada 2019. Itulah saya rasa banyak benda lah. Kalau kita nak tengok orang sekarang ni, dia komen tu dia tak baca dulu, dia komen saja. Dia ikut je orang politik kata apa, betul. Jadi itu masalah kita, kerana kita malas membaca dan malas nak tengok. Dan kadang-kadang orang dah beritahu pun, dia masih kata. Macam Tan Sri Muhyiddin, kan, Datuk Mujahid sebut tadi. Sampai dia kata, lepas ni bolehlah pergi nak buat maksiat di Kelantan. Apa pula ni? Jauh sekali dia punya ni. So orang macam Muhyiddin yang pernah jadi Perdana Menteri pun dia pun confused. So macam mana? Kan? So jadi kita lah yang kena explain balik. Dan saya rasa orang ni macam mana jahat pun dia akan percaya kepada kebenaran. Walaupun hati dia tak terima, dia masih lagi nak melalak mengatakan Perdana Menteri nak ambil kuasa Mahkamah Syariah, nak menekan kerajaan negeri. Saya rasa akhirnya bila orang tahu kebenaran, dia akan cenderung juga kepada kebenaran. Okey, baik. Terima kasih Dr. Zon. Alhamdulillah geng, kita dah bersama dengan Dr. Mujahid. Aku memang puas hati sebab ada 2-3 orang yang berbahas dan bertukar-tukar. Soalan tu ditanya kepada orang A, Dr. Mujahid, kepada doktor ni, Dr. Hak yang si peguam ni lah, kan, pakat-pakat tanya, pakat-pakat menjawab, kan. Jadi pada aku memang aku setujulah, kan, walaupun dia kalau ikutkan, memang akan ada perbezaan pendapat di antara lawyer-lawyer ke, ahli-ahli parlimen ke, ustaz-ustaz ke. Tetapi apabila berkaitan perlembagaan, sebab ni berapa ramai puak-puak ahli-ahli parlimen yang hipokrit, yang munafik. Hang bukan main lagi waktu hang nak angkat sumpah sebagai ahli parlimen, bukan main lagi hang bersumpah nak mempertahankan perlembagaan negara. Tapi apabila hang dah jadi ahli parlimen, hang jadi hipokrit. Sedangkan sekarang ni bertentangan di antara mahkamah syariah dan juga macam mahkamah sivil. Sebab section hak yang dibuat oleh PAS punya di negeri Kelantan tu dah ada di dalam mahkamah sivil, dah ada di dalam mahkamah persekutuan, mahkamah kerajaan persekutuan. Jadi dia tak bolehlah bertindih sebab kesalahan yang sama tapi kita guna untuk 2 mahkamah. Tak boleh, tak adil lah. Okey, cuba hampa fikir tengok tadi depa duk bincangkan pasal apa? Okey, kalau kita orang Islam pergi duduk dekat Kelantan, pergi buat kesalahan di antara 16 kesalahan tu kan, kita ambil lah salah tu liwat ke apa kan. Kalau kita kantoi, kita kena dakwa di Kelantan, hanya RM2,000 kita kena bayar. Penjara 3 tahun, 2 tahun macam tu. Berbeza dengan persekutuan. Persekutuan kena 20 tahun dan 10,000 ke
ataupun RM15,000. Ada yang komen kata, kita nak kena ni kita kena pergi rendah sebab kita nak bagi pengajaran. Hang jangan silap. Okey, kita fikir balik kepada macam kepada hudud, kan? Orang kata rejam sampai mati, kan? Cuba fikir, teruk, kan? Denda tu, hukuman tu teruk, so kena fair lah, kan? Bayangkan kalau setakat bayar 2,000, kan? Kalau kawan tu orang kaya, hari-hari dia buat, hari-hari kantoi pun tak apa. Sebab apa? Dia ada duit. Dia nak heran apa? Alah, 2,000 je pun, 2,000 aku tu sehari lah. Dia boleh sembang besar pula nanti. Faham tak? Lepas tu pula, contoh macam hak yang sebelum ni. Kalau kita orang Islam kantoi dekat Kelantan, kita kena RM2,000 lah. Tetapi kalau orang bukan Islam, sebab mereka ni bukan Islam, mereka ni tidak akan dibicarakan di mahkamah syariah, mereka akan dibicarakan di mahkamah sivil. So mereka RM20,000 tau. Mereka RM20,000, yang kita orang Islam RM2,000. Mana yang lebih menyedarkan? Cuba berfikir. Inilah mereka tiap-tiap hari menipu dan menipu dan menipu. Aku akan bawa pula, aku akan sambung untuk live tadi ni dalam sejam 2 jam dalam daripada tengah live ni ada part pasal pembohongan Muhyiddin Yassin. Soal ni hak yang kes ni Elin sehinggakan Fahmi Fadil mengeluarkan kenyataan Muhyiddin menipu, kenyataan Muhyiddin palsu. Jadi tak apalah, janganlah jadi munafik. Sedangkan aku tahu, kita semua tahu, Taqiyuddin pun faham sebenarnya. Puak-puak PAS ni semuanya faham. Tapi mereka nak mempertahankan, dan mereka boleh create isu, mereka boleh create sentimen, mereka boleh create supaya mereka boleh hantam kerajaan hari ni. Tu je tujuan mereka. Saja-saja mereka takkan buat. Sebab mereka ada point untuk mereka nak hantam kerajaan, sehingga mengkafirkan orang, mengkafirkan negara, mengkafirkan pimpinan, sehingga boleh hina agung ni. Allahu Akbar. Aku duk baca komen, mana agung kita, mana itu, mana ni. Allahu Akbar. Takkan jadi syaitan bisu. Aku duk baca komen, Allahu Akbar, kan? Apa yang betul aku cakap. Dan beberapa orang yang duk buat video-video respon soal kes ni Ali ni, 70% salah daripada fahaman yang sebenar-benarnya. Dia duk cerita, kita duk cerita sekarang ni bertindih. Pakat-pakat kata lepas ni dekat Kelantan tak ada lah. Kepala hang, kalau hang melakukan kesalahan tu, dia tidak dibicarakan di mahkamah syariah. Yang di antara 16 hak yang dibatal, hak yang tidak sah tu, kalau hang buat kesalahan tu, hang tidak akan dibicarakan di mahkamah syariah, hang akan dibicarakan di mahkamah sivil, di mahkamah persekutuan. Faham tak? Jangan jadi mangkak, pakai otak lain kali. Malu kat orang. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Fikir, pakai otak, ambil tahu, baca. Aku pun asalnya mula aku faham sikit je. Daripada awal aku tak faham lagi, tapi bila aku dengar penjelasan kawan ni, okey, aku pun faham. Di antara Melayu dengan di antara Islam dengan bukan Islam, denda dia berbeza. Faham pula, kan? Bertindih dengan mahkamah sivil dengan mahkamah hak yang syariah. Jadi siapa yang buat undang-undang ni? Mulalah kita tahu ni yang dibuat oleh ciptaan pimpinan parti PAS. Mereka yang membincangkan, mereka yang berunding, mereka yang berbahas apa semua untuk meluluskan rang undang-undang untuk Dewan Undangan Negeri. So mereka yang membincangkan, mereka yang membahaskan, dan mereka yang meluluskan. Manusia yang buat. Jadi bila mereka guna tu, apa yang memberi kesan dan apa yang memberi masalah kepada rakyat-rakyat yang akan hadap. Orang Islam akan jadi macam mana, orang Melayu akan jadi macam mana, dan perbezaan pula di antara denda di antara dua-dua tu. Kan, denda kalau dekat mahkamah syariah 2,000, kalau dekat mahkamah sivil 20,000. Kan. Jadi ambil tahu dan bagi faham. Keadaan mudah dipergunakan, mudah otak orang kata kira macam dikotak-katikkan oleh puak-puak lebay ni.
Jadi jangan risaulah dengan agama Islam. Alhamdulillah, tengok agung seorang pun duk tak bersuara. Sebab mereka faham. Sultan pun duk tak, sultan negeri mana-mana pun tak bersuara. Sebab apa? Sebab mereka faham apa yang berlaku sebenar-benarnya. Jadi itulah. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Hantarkan maaf Pak Antuang. Assalamualaikum.